Salam sejahtera, anda bersama saya Huda dalam Buletin Awani jam ini dan beberapa isu yang dekat dengan rakyat jadi tumpuan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Antaranya berkaitan KWSP, wang tak dituntut dan juga keterjaminan makanan. Untuk perbincangan lanjut, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad langsung di Parlimen. Teruskan dengan laporan Hasimi. Baik Nela, terima kasih di studio. Untuk jam ini kita mahu fokus kepada mengenai KWSP yang mana isu ini antara yang menjadi tumpuan pada sidang parlimen sebelum ini, khususnya permohonan untuk ahli mencarung memohon untuk mengeluarkan wang dari akaun kedua. Dan ketika ini inisiatif telah pun dilaksanakan oleh kerajaan khususnya melalui KWSP melalui program FSA 2 yang mana soalan telah pun dikemukakan oleh ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim kepada Menteri Kewangan yang menyatakan tindakan kerajaan berkaitan pinjaman bank bersandarkan cagaran akaun kedua KWSP dan telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan bahawa seramai 150,154 pencarung KWSP ketika ini telah pun memohon program fasiliti sokongan akaun kedua ataupun FSA 2 yang melibatkan fasa 1 yang dibuka pada 7 April lalu. Namun dimaklumkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan daripada jumlah permohonan tersebut hanya separuh sahaja permohonan yang layak telah diluluskan melibatkan pemohon yang berumur 40 hingga 50 tahun dan kita melihat kepada kenyataan KWSP sebelum ini maklumkan bahawa FSA 2 ini melibatkan dua fasa yang mana fasa pertama telah dibuka pada 7 April lalu dan akan melanjutkan dalam tempoh setahun. Sementara untuk fasa kedua ini melibatkan pemohon yang berumur 40 tahun ke bawah akan dimaklumkan kelak mengenai tarikh permohonannya. Dan kita dengarkan apa dikatakan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berhubung dengan permohonan FSA 2 KWSP. FSA 2 ini telah dipohon oleh 150,154 orang, tapi yang layak sebab kita benarkan hanya 40 ke 50 tahun untuk fasa pertama. Separuh daripadanya yang layak, Datuk Speaker, iaitu 76,018 orang dan jumlah amaun pinjamannya RM726,381,500 daripada Malaysian Building Societies, MBSB dan BSN. Yang dibuat oleh KWSP adalah program pembiayaan peribadi. Ianya bukanlah satu cagaran atau sandaran. Kemudian tidak betul jika ada keperluan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan yang tidak bersetuju kerana ia tidak berbangkit. Mereka kena bayar tiap-tiap bulan. Jika pembayaran mereka tidak dibuat setiap bulan, pihak bank perlu menunggu umur mereka 50 atau 55 barulah KWSP akan bayar. Dan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim turut mengajukan soalan tambahan kepada Datuk Seri Ahmad Maslan menggambarkan apakah ahli pencarum KWSP yang memohon FSA 2 ini akan terdedah kepada kebankrapan sekiranya mereka tidak mampu membayar pinjaman tersebut, dan ini telah pun dijawab oleh Datuk Seri Ahmad Maslan. Kita dengarkan jawapan tersebut. Maka kita ingin menasihatkan bahawa ahli-ahli KWSP yang hanya perlu sahaja pinjam dan ahli-ahli KWSP yang boleh membayar sahaja yang meminjam. Jika kita tidak ada keperluan untuk meminjam, janganlah pinjam. Kerana KWSP ini masih boleh dikeluarkan untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk pergi haji, untuk insurans tertentu, masih boleh keluar. Tapi untuk pinjaman peribadi itu kalau nak juga keluar, jadi dia tidak dijamin oleh KWSP. Kalau dia tak bayar, dia masih lagi boleh disenarai hitamkan, tapi bayarlah. Walau bagaimanapun akhirnya umur 50 dan 55 baru KWSP boleh mengeluarkan untuk dibayar pada bank jika mereka masih lagi tidak membayar. Sebelum tu tak boleh. Itu sebab dia bukan cagaran, Yang Mohd Speaker.
Antara isu yang menjadi tumpuan untuk jam ini dan kita banyak lagi khususnya melihat kepada keterjaminan makanan dan juga sekuriti makanan itu sendiri telah pun kita akan siarkan di Astro Awani. Namun untuk jam ini juga kalau semalam kita melihat kepada Dewan Rakyat telah pun meluluskan RUU Kesihatan Mental Pindaan 2023 dan hari ini juga beberapa RUU akan dibentangkan dibacakan untuk bacaan kali kedua dan dibahaskan. Antaranya adalah melibatkan RUU Fee Jabatan Penyiaran Malaysia pengesahan 2023, RUU Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023 dan RUU Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023 dan semua ini kita akan bawakan di buletin-buletin seterusnya. Untuk jam ini kita kembali kepada Naila di studio. Baik, terima kasih Hazimi untuk laporan itu langsung dari Parlimen.